Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memberi limpah rahmatnya kepada kita semua dengan nikmat kehidupan yang menjangkau ke 21 Ramadan pada hari ini. Alhamdulillah, antara kita ada yang Allah beri nikmat umur hampir ke 60 tahun. Ada yang baru 50 tahun dan masih ramai yang muda-muda yang bawah 40 tahun. Bersyukur nikmat masih dimurahkan rezeki yang berlimpah ruah setiap bulan dalam tempoh PKP ini, termasuk hari ini. Apa special hari ini? 14 Mei dah masuk gaji untuk raya nanti. Nikmat menjadi warga USM. Tak habis kerja bulan Mei lagi, dah masuk gaji. Berbeza dengan rakan-rakan kita di swasta, habis kerja bulan Mei, sebulan, 1 hari bulan depan, baru masuk gaji. Masya Allah, hebat nikmat Allah kepada kita semua. Sebelum itu, terima kasih kepada Pusat Islam Kampus Kejuruteraan kerana memberi kepercayaan untuk saya berkongsi sedikit dari pembacaan saya yang serba kekurangan dan terbatas ini berkaitan tajuk Inspirasi Wanita Hebat Motivasi Ramadan. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai insan biasa, kadang-kadang agak sukar untuk kita menyenaraikan beberapa wanita hebat di zaman Rasulullah SAW. Paling tinggi mungkin 5 hingga 6 nama wanita hebat di zaman Rasulullah yang kita mampu senaraikan. Dan kalau sampai 10, mungkin sekadar kita boleh menyebut nama mereka, tetapi kita tidak mampu untuk menghurai kisah kehidupan mereka. Termasuk diri yang bercakap ini, dan ini pun asbab diberi tugasan untuk bercakap tajuk wanita hebat di zaman Rasulullah SAW. Antara nama-nama ikon ataupun tokoh wanita di zaman Rasulullah yang saya pasti tuan-puan lebih arif dari saya, antaranya yang pertama Sayyidatina Khadijah, Ummul Mukminin, yang merupakan seorang ahli perniagaan wanita yang berjaya. Beliau merupakan orang pertama yang menerima Islam dan percaya pada suaminya Nabi Muhammad SAW dan setia bersama baginda ketika seluruh dunia mula membenci. Seorang CEO yang sangat berjaya, a very successful lady. Yang kedua, Sayyidatina Aisyah, terkenal dengan kemahiran, kepintaran, kecerdasan dan personalitinya yang menarik. Beliau adalah seorang bijak pandai dengan himpunan ilmu pengetahuannya, a very smart lady. Yang ketiga, Sayyidatina Fatimah, anak perempuan Nabi Muhammad SAW yang paling bongsu. Fatimah merupakan pengikut setia bapanya, mempertahankan baginda serta menyokong di sepanjang misi menyebarkan Islam, a very supportive lady. Yang keempat, Sumayyah binti Hayat, orang yang pertama mati syahid dalam sejarah Islam, syahidah. Yang kelima, Nusaybah binti Ka'ab al-Ansariyah, juga dikenali sebagai Ummu Ammarah. Beliau adalah tentera perempuan pertama dalam Islam. Beliau merupakan salah seorang terawal yang memeluk Islam dari Madinah dan merupakan sahabat Nabi SAW. Beliau mengambil bahagian dalam perang Uhud dan berjuang dengan berani melawan orang Mekah. Bahkan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai perisai bagi melindungi Nabi Muhammad SAW dari serangan musuh. A very strong and brave lady. Dan ramai lagi wanita hebat di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat.
Apakah yang kita boleh pelajari dari tokoh-tokoh wanita hebat ini untuk kita jadikan inspirasi atau motivasi kepada kita semua di bulan yang mulia ini? Yang pertama, kesemua tokoh-tokoh wanita ini ada ciri-ciri yang patut menjadi motivasi kepada kita semua, iaitu mereka sentiasa berjihad. Jihad menurut Kamus Dewan bermaksud satu usaha yang bersungguh-sungguh untuk mencapai kebaikan yang diredai Allah SWT. Yang kedua, kesungguhan mereka dalam berjihad tidak terikat di dalam peperangan sahaja seperti Nusaybah binti Ka'ab al-Ansariyah dalam perang Uhud, tetapi di kalangan mereka berjihad dengan ilmu seperti Sayyidatina Aisyah. Apatah lagi kehebatan jihad ekonomi oleh Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, kesyahidan Sumayyah serta jihad kesabaran Sayyidatina Fatimah. Tentu tertanya di hati kecil kita, apa yang boleh kita laksanakan dalam diri kita untuk sama-sama berjihad, sama-sama berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kebaikan yang diredai Allah SWT. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin mengajak diri saya dan tuan-puan untuk sama-sama memotivasikan satu saja perkara dari banyak-banyak jihad yang wanita dan para sahabat zaman Rasulullah SAW telah lakukan, iaitu jihad menuntut ilmu. Kenapa? Dengan ilmu, mudah-mudahan kita mendapat kesabaran sehebat Sayyidatina Fatimah dan Sumayyah. Dengan ilmu, mudah-mudahan kita berjaya seperti mana Sayyidatina Khadijah dan para sahabat yang lain. Sebagai wanita, kita berperanan memberikan motivasi untuk orang di sekeliling kita, baik pada anak-anak, baik pada pasangan kita dan juga kepada keluarga kita. Maka kita perlu berilmu dan berjihad, iaitu bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Dari Anas radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk mencari atau menuntut ilmu, maka dia adalah orang yang berjihad fi sabilillah sehingga ia kembali. Riwayat Tirmizi. Benar, Rasulullah SAW menerangkan kepada kita betapa pentingnya menuntut ilmu di kalangan umat Islam. Ilmu pengetahuan sering disebut sebagai jambatan kejayaan, pemangkin kemenangan. Dengan ilmu, seseorang mampu melakukan hal yang dianggap bermanfaat bagi dirinya dan orang lain melalui pengetahuan yang dimiliki, kerana ilmu mampu membezakan yang benar dan yang salah. Ilmu akan bermanfaat hingga wafat. Bertepatan dengan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang manusia, iaitu orang Islam, meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, melainkan 3 perkara, iaitu pertama, sedekah yang berterusan. Kedua, ilmu pengetahuan yang dapat memberi faedah kepada dirinya atau kepada orang lain. Dan ketiga, anak yang soleh atau solehah yang beramal baik dan sentiasa mendoakan kepadanya. Maka sebab itu, mereka yang menuntut ilmu dianggap sebagai orang yang berjihad fi sabilillah. Begitulah penghormatan dan kemuliaan yang diberikan terhadap penuntut ilmu. Jom sama-sama luangkan masa menuntut ilmu dalam suasana PKP ini. Semoga semua maklumat yang ingin kita pelajari, kita akan dapat perolehi. Semua maklumat di hujung jari. Program-program latihan meningkatkan kemahiran dalam atau luar USM secara online. Mengaji online, tajwid online, ceramah dan forum online, motivasi kekeluargaan juga online, dan tak lupa juga respi mudah online. Walaupun
di akhirnya kadang-kadang kita hanya COD online. Tuan-puan mungkin bersetuju dengan saya bahawa jihad menuntut ilmu online ini banyak cabarannya. Seringkali kita, termasuk diri yang bercakap ini, terlalai dari mengawal hati sehingga kadang-kadang kita tidak mampu mengawal sekecil-kecil anggota jari kita dari mencari maklumat ataupun ilmu yang bermanfaat dalam tempoh PKP ini. Masuk mesej dalam WhatsApp group, ada tazkirah, ada peringatan, kadang-kadang cepat saja jari kita ni scroll. Sungguh hebat dugaan kita dalam dunia yang selesa dan berteknologi canggih ini. Tuan-puan yang dikasihi Allah sekalian, sebagai rumusan, ayuh kita jaga hati kita agar sentiasa menterjemahkan kepada perkara kebaikan. Kita jagalah jari-jari kita agar kita sentiasa menggunakannya untuk mencari maklumat dalam perkara-perkara kebaikan. Mudah-mudahan kita bermotivasi untuk mempunyai ciri-ciri kesungguhan wanita hebat di zaman Rasulullah yang sentiasa berjihad untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dirahmati, diampuni dan dibebaskan dari api neraka dalam 10 Ramadan terakhir ini. Semoga kita berusaha menggandakan amal soleh dan dipertemukan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana diriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang sebaiknya aku baca bila bertepatan dengan malam Lailatul Qadar?" Rasulullah bersabda, "Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pemaaf dan pemurah, maka maafkanlah diriku. Mohon kemaafan atas salah silap dan tutur kata, dan yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang serta lemah adalah dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.